Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang sudi menonton Saja Sembang. Hari ini aku akan kongsikan sedikit keadaan persamaan antara COVID-19 dan Dajjal. Terlalu banyak persamaannya, tetapi gambaran ini hanya 1% sahaja. Ini penting, sila dengar betul-betul. Allah dah bagi hint siap-siap. Baiknya Allah sebelum dilepaskan Dajjal diberi kita bersedia dalam menghadapi situasi yang sebegini sukar. Orang bijak akan ambil ibrah. Orang jahil akan terus menyalah-nyalah. Masih fikir korang nak bershopping baju baru? Ataupun korang ni masih fikir nak ke salon ataupun spa? Ataupun korang dah rindu kopi Starbucks? Ataupun korang dah rindu burger McD? Kita masih nak bermanja-manja lagi. Masih nak fikir benda-benda yang tak penting dan tak mendatangkan faedah. Ataupun korang masih nak benci-membenci, ataupun korang masih nak memaki hamun. Fikir lagi nak ke sana kemari. Boleh siap rindu nak keluar dating dengan balak ataupun awet. Ataupun korang boleh layan movie porno di Netflix dikala orang susah hati dan bersedih dengan wabak COVID-19 yang membunuh ini. Ini bukan posting kecaman. Ini posting mengajak orang berfikir. Apa guna kita hidup tak saling mengingatkan? Ketika mana Dajjal muncul, masing-masing akan kelang kabut. Suami akan kehilangan isteri. Isteri tak sabar dengan dugaan kesusahan. Diikutnya Dajjal yang mampu memberi nikmat kemewahan. Ini bukan aku cakap. Ini dah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum paling ramai menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Kaum yang mudah tewas dengan nafsu. Sebab itulah Nabi suruh ikat dan tambat anak isteri di tiang-tiang rumah. Waktu itu orang tak terfikir nak berjimat. Tak terfikir nak tergoda dengan perempuan kiri kanan. Masing-masing cuma fikir survive hidup. Lindungilah ahli keluarga dan makan. Makanan umat Islam ketika itu hanyalah zikir. Kalau kita fikirkan logik akal, memang tak akan kenyang. Tetapi Islam ini tidak boleh kita fikir dengan logik akal sahaja. Kalau Allah berkehendak, dengan zikir pun boleh mengenyangkan. Masih buta ke kita ni dengan apa yang jadi di sekeliling kita hari ini? Masjid kosong, orang terhalang dari mengerjakan umrah. Kemungkinan tak boleh mengerjakan haji pula. Nabi SAW pernah bersabda, satu hari umatku akan terhalang dari menunaikan haji dan umrah. Takkan terjadinya kiamat selagi mana pintu-pintu masjid masih dibuka. Tanda Dajjal itu semakin hampir. Kemunculannya apabila masjid-masjid semuanya kosong. Masih tak nampak lagi ke kita apa dah jadi hari ini? Okey, mungkin belum cukup jelas lagi gambaran tu. Cuba perhatikan Danau Tiberias. Airnya semakin mengering. Apakah tandanya itu? Itulah tanda besar bahawa Dajjal itu tak lama lagi akan muncul. Kita perhatikan kebun kurma baisan. Pohonnya 100% sudah tidak berbuah. Sekarang kering kontang. Itu tandanya apa? Dajjal semakin hampir. Ini bukan aku dengar kabar angin. Ini hadis Rasulullah SAW. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Kita saksikan bangunan tinggi-tinggi dibina. Masing-masing berlumba-lumba membangunkan gedung-gedung yang mewah. Nabi SAW pernah bersabda, dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan penggembala kambing, kemudian berlumba-lumba membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Hadis riwayat Muslim. Sekarang petanda itu dah jelas depan mata. Menara Jam, Burj Khalifa dan Kingdom Tower. Mereka semua dari keturunan Arab yang dahulunya fakir dan penggembala kambing. Tanah Arab sekarang dah mula menghijau. Kalau dulu cumanya ada padang pasir, jauh sekali dan dihujani salji. Tetapi hari ini, salji pun dah mula turun di tanah Arab.
Tak lama lagi tanah Arab akan subur dengan pohon-pohon dan rumput-rumput yang menghijau. Itu tanda Dajjal itu akan muncul sangatlah dekat. Apakah persediaan kita dalam menghadapi Dajjal? Kalau ditakdirkan Dajjal itu muncul dalam masa terdekat ini, jangan sesekali jumpa dan bertentangan mata dengan dia. Kalau boleh, elaklah sedaya yang mungkin. Dia akan bukau kita hingga kita ikut dan sembah dia. Tak kisah iman kita setaraf wali macam mana pun, kalau berdepan dengan Dajjal, kita akan tewas. Macam mana pula rupa Dajjal? Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, Dajjal ialah orang yang rosak sebelah matanya dan di antara dua dahinya tertulis kafir. Perkataan kafir ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang mukmin saja. Orang kafir, munafik dan fasik takkan nampak perkataan ini. Jadi, elak dari bersua muka dengan Dajjal. Suami-suami wajib ikat anak isteri ketat-ketat di rumah. Sebab apa? Waktu Dajjal muncul, Dajjal akan masuk ke setiap penjuru kampung, bandar, taman-taman, lembah-lembah dan tak akan ada satu pun tempat yang tak akan dijejaki oleh Dajjal. Kalau ditakdirkan bersua muka dengan Dajjal, pilihlah tangan kirinya. Tangan kanannya menggenggam syurga, tangan kirinya menggenggam neraka. Pilihlah neraka kerana fitnah Dajjal syurga itu neraka, neraka itu syurga. Amalkan surah Al-Kahfi, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Hafaz surah ini, sebab waktu kemunculan Dajjal, surah-surah dalam Al-Quran akan hilang dari kitab-kitab. Dinding-dinding dan di mana ada tulisan kalam-kalam Allah ini juga. Sesiapa yang baca surah ini ketika Dajjal muncul, Dajjal tak akan nampak orang itu walaupun berada di depan matanya sendiri. Jadi, kita akan terselamat dari dipengaruhi oleh si makhluk terlaknat ini. Amalkan ayat ini selepas tasyahud. Maksudnya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab Jahannam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Sewaktu Dajjal tiba di setiap negara, negeri, bandar, taman-taman, kampung-kampung dan lembah-lembah, kalau penduduk di kawasan itu sembah Dajjal, maka tempat itu akan subur dan diberikan kemewahan oleh Dajjal. Tetapi kalau penduduk di kawasan itu ingkar dengan arahan Dajjal, maka tempat itu akan jadi padang jarak padang terkukur, kering kontang, tak ada air dan orang-orang akan kebuluran yang amat tersangat. Jadi, apa kaitan dengan COVID-19? Ramai duduk di rumah. Di zaman Dajjal nanti, ramai juga duduk di rumah. Tetapi golongan yang faham agama. Macam kes sekarang lah. Semua yang duduk di rumah, jenis yang faham bahasa. Jenis yang tak faham bahasa, semua duduk merayap ke sana kemari. Kalau beginilah sikap kita, kalau Dajjal muncul, kita mungkin akan salah seorang yang boleh menjadi pengikut Dajjal. Arahan kerajaan pun kita ingkar. Apatah lagi arahan Nabi SAW. Kalau COVID-19 ini orang panik berebut-rebut nak beli barang dapur, semua risau kelaparan, takut tak dapat makan. Kalau Dajjal muncul, semua orang panik buying juga. Masing-masing panik berebut-berebut nak dapatkan bekalan makanan dari Dajjal. Kalau COVID-19 ini, salah seorang ahli keluarga dijangkiti virus, ahli keluarga tak akan dapat bersua muka lagi. Kalau ada rezeki, jumpalah. Tapi kalau tak ada rezeki, hanya memandang dari jauh jenazah ahli keluarga dikebumikan. Kalau Dajjal muncul, ramai akan kehilangan ahli keluarga. Ada ahli keluarga yang lemah imannya akan jadi pengikut-pengikut Dajjal. Frontliner bertungkus lumus. Kalau COVID-19 masing-masing berusaha sehabis keringat untuk tangani virus ini. Kalau Dajjal muncul, ketua keluarga merangkap frontliner, berusaha bertungkus lumus untuk menghalang ahli keluarganya dari menjadi pengikut Dajjal. Sebab itulah kita amat dituntut belajar agama, supaya kita faham akan hakikat hidup ini. Semua ini bakal berlaku dan kita lebih bersedia. Pentingnya kita memilih pasangan yang faham agama
supaya kita boleh selalu mengingatkan kita tentang kecaman-kecaman ini dan terus mengajak kita ke arah kebaikan serta menambahkan pahala. Bagi orang lelaki, tambah ilmu agama. Perlu faham untuk fahamkan ahli keluarga. Sebagai ketua keluarga, inilah tanggungjawab kalian. Bagi orang perempuan pula, ini bukan zaman nak bermanja dan menggedik fikirkan nak bercantik-cantik 24 jam. Cantikkanlah otak dahulu sebelum cantikkan fizikal. Kalau Dajjal keluar, dia tak ada pilih-pilih kau cantik ke kau hodoh. Paling penting, iman kau roboh. Jadi, tiba masa kita sedar diri, tambahkan ilmu dan terus bersedia. Kerana orang bijak adalah orang yang sentiasa bersedia. Sekian saja episod kali ini. Diharap korang boleh subscribe channel Saja Sembang dan jangan lupa share dan like video ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Fahizwan. Assalamualaikum.